Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah hadirkan kita dalam majlis yang insya-Allah diharapkan keberkatan dan pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala daripadanya. Dan alhamdulillah kita masih lagi membahaskan daripada kitab Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang berjudul Adab Pendekatan Diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun bahasa Arabnya Adab Sulukul Murid, dalam fasal yang ketiga, yang mana ianya membahaskan tentang khawatir, tentang lintasan hati. Dan kita sebutkan pada pengajian yang lalu bagaimana untuk membezakan lintasan-lintasan yang banyak di dalam fikiran ataupun hati manusia. Disebutkan bahawa dalam sehari semalam kurang lebih ada 70,000 lintasan yang terlintas di dalam hati manusia, baik daripada yang baik dan baik, ada yang baik, ada yang buruk. Dan kita sebutkan bagaimana nak membezakan di antara ataupun daripada manakah lintasan-lintasan ini datang. Yang buruk daripada siapa? Kita sebutkan daripada syaitan, daripada nafsu, dan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai uqubah, sebagai balasan. Dan yang baik itu daripada bisikan malaikah ataupun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ilham. Dan kita sebutkan bagaimana nak membezakan daripada lintasan-lintasan buruk itu, iaitu perbezaannya adalah kalau daripada syaitan, kalau kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, maka ianya akan hilang. Dan kalau kita kalau ianya daripada nafsu, maka ia akan maka nafsu itu ingin melakukan keburukan yang khusus. Iaitu kalau kita berikan dia option yang lain untuk lakukan daripada keburukan, maka tidak akan diterima. Maka dengan itu kita mengetahui bahawa lintasan buruk itu datangnya daripada hawa nafsu kita. Dan kemudian untuk mengetahui kalau ianya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai uqubah, ianya datang selepas seseorang itu melakukan maksiat yang mana dia belum lagi bertaubat daripada maksiat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan lintasan hati untuk melakukan perkara buruk itu sebagai satu hukuman kerana dia tidak bersegera dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sebutkan bahawa bagaimana nak bezakan daripada lintasan hati yang baik. Bagaimana nak membezakan lintasan hati yang baik. Lintasan hati yang baik itu ada kalanya datang daripada malaikah, dan ada kalanya ianya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebutkan pada pengajian yang lalu, iaitu kalau ianya mengajak kita untuk melakukan amalan-amalan yang zahir, iaitu lintasan hati yang baik itu menganjurkan kita, mengajak kita untuk melakukan daripada amalan-amalan zahir seperti salat, seperti bersedekah, seperti membantu orang lain dan sebagainya, maka ianya adalah daripada bisikan malaikah. Adapun kalau ianya menganjurkan kita, mengajak kita untuk melakukan daripada amalan-amalan hati, seperti menghadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala sewaktu berzikir, sewaktu bersalat, sewaktu mengaji dan sebagainya, untuk menjaga daripada keikhlasan hati, jangan sampai kita melakukan sesuatu perkara itu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahawa ianya merupakan ilham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitu apa-apa yang
malaikat akan mengajak manusia, membisikkan kepada telinga manusia untuk melakukan amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan yang menggunakan anggota badan. Adapun ilham daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk melakukan daripada amalan-amalan batin ataupun amalan-amalan hati. La ilaha illallah. Naam, itu satu. Dan yang kedua, kita lihat sama ada bisikan itu adakah dia hanya sebagai sekali lalu ataupun dia berterusan. Kalau ianya sekali lalu, kalau kita terima, maka ianya bagus untuk kita, fabiha wa na'imat. Kalau kita tidak menerima, maka ia akan pergi. Maka itu daripada syaitan. Kalau ianya berterusan, persistent, yakni dia akan mengajak kita untuk melakukan perkara yang baik itu lagi dan lagi sehingga seakan-akan ia memaksa kita untuk melakukan kebaikan tersebut hingga kita terbangun untuk melakukan daripada kebaikan itu, maka ketahuilah ianya adalah ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita sebutkan bahawa nak tahu perbezaan antara ianya daripada malaikat ataupun daripada Allah adalah kalau malaikah ianya datang secara tiba-tiba. Adapun daripada Allah Subhanahu wa taala, kebiasaannya ianya akan diberikan selepas kita melakukan amalan baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hadiah, Allah mencampakkan ilham untuk melakukan lagi amalan lain, amalan baru. Naam. Jadi selepas kita membahaskan tentang bagaimana untuk membezakan adakah lintasan hati itu daripada malaikat, lintasan baik di dalam hati itu daripada malaikat ataupun daripada Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan apakah keperluan, apakah faedah untuk kita membezakan daripada bisikan malaikat ataupun ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita cakap khalas ini perkara yang baik, walhasil yang pentingnya kita bersegera dalam melakukan perkara tersebut. Bersegera dalam melakukan tersebut. Tak perlu untuk kita ketahui sama dia daripada malaikah ataupun daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebutkan bahawa faedah yang pertama untuk mengetahui sama kenapa kita perlu untuk mengetahui bisikan itu daripada malaikat ataupun daripada Allah Subhanahu wa taala adalah supaya kita merasakan, kita dapat menghadirkan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, kerana kita merasakan bahawa ini merupakan yakni Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati malaikah untuk berbisik kepada kita. Ini merupakan satu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kalau ianya daripada malaikah, kita patut bersyukur, apatah lagi kalau ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingat akan kita sehingga digerakkan hati salah seorang makhluknya, iaitu malaikah, untuk berbisik, untuk mengingatkan kita untuk melakukan daripada perkara-perkara yang baik. Dan pada pengajian yang lalu kita sebutkan bahawa ini ataupun ilham ataupun bisikan ini daripada malaikah bukan hanya datang kepada para nabi, bahkan ianya datang kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang datang kepada nabi-nabi itu adalah daripada wahyu ataupun daripada syariah. Adapun untuk manusia biasa, Allah izinkan untuk mereka dapat mendengar ataupun melihat daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan contohnya seorang sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain. Beliau dapat mendengar salamnya malaikah ataupun malaikat memberi salam kepadanya dan dia dapat menjawab daripada salam tersebut. Dan kita sebutkan tentang kisah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, iaitu Allah Subhanahu wa taala mencampakkan ilham di dalam hatinya sehingga dia dapat melihat perkara-perkara ataupun mendengar daripada perkara-perkara yang jauh berbatu-batu daripada di mana dia berada. Kisah pasal dia berkhutbah di atas mimbar. La ilaha illallah. Naam, itu merupakan poin yang pertama kenapa kita perlu, apakah tujuan kita perlu mengetahui sama ada ini bisikan daripada malaikat ataupun daripada Allah, agar supaya kalau ini datang daripada malaikat, kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana menggerakkan hati salah seorang hamba-Nya untuk mengingatkan kita untuk melakukan kebaikan. Adapun kalau ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ianya lebih afdal untuk kita bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri memberi alamah kepada kita bahawa amalan kita yang kita lakukan sebelum itu telah diterima, sehingga dicampakkan lagi idea yang baru untuk melakukan amalan lain. Itu faedah yang pertama, untuk mengetahui perbezaan sama ada lintasan hati yang baik itu datang daripada malaikat ataupun daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun faedah yang kedua
Adapun faedah yang kedua, dengan kita mengetahui bahawa ianya merupakan ilham daripada malaikat dan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengetahui perkara tersebut dan meyakini bahawa ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun melalui malaikatnya, sehingga ianya dapat membersihkan hati kita ini daripada sifat ujub, berbangga diri dengan amalan yang kita lakukan, yang mana kita akan sebutkan perbahasan tentang ujub pada pengajian yang akan datang. Apa maksud ujub? An yaghlib ala qalbika syu'ur bi anta alladhi amilta min nafsik. Ujub ni adalah kita merasakan bahawa amal ibadah yang datang, yang kita lakukan itu datang daripada diri kita sendiri. Yang ini kita yang tergerak hati untuk melakukan kebaikan tersebut, ianya datang daripada diri kita sendiri. Akan tetapi kalau kita merasakan bahawa ini merupakan bisikan daripada malaikat ataupun daripada Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah kita tidak akan merasa bangga dengan amalan sendiri, kerana kita mengetahui ini datang daripada Allah, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ujub ni terkadang dia mengatakan, oh aku dah sembahyang, aku dah mengeluarkan zakat, aku dah sedekah, aku dah pergi haji dan sebagainya. Sekarang ni dia menunggu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, ya Rab, aku dah sembahyang, maka sekarang ni aku layak untuk mendapat pahala ataupun untuk mendapat anugerah dan sebagainya. Dan terkadang itu yang terjadi kepada orang-orang yang ujub, yakni ana khairum minhu, yakni dia merasakan dia lebih baik daripada orang lain, dia layak untuk mendapat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan salah satu perkara yang menyebabkan iblis tergelincir di jalan yang benar. Maka apakah yang dapat menyelamatkan kita daripada sifat ujub? Maka setiap kali kita merasakan bahawa setiap amal ibadah yang kita lakukan itu permulaannya datang daripada lintasan hati daripada malaikat ataupun daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tak mungkin kita akan bersifat ujub. Tak mungkin kita akan meminta daripada Allah Subhanahu wa taala hak-hak kita selepas kita menunaikan daripada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pengabdian itu merupakan ilham, merupakan bisikan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka setengah orang dia merasakan, aku dah sembahyang, aku dah baca Quran, aku dah membaca Al-Quran dengan tertil ataupun dengan tajwid, dengan huruf yang betul, aku dah hafal Al-Quran, aku dah diberikan ijazah dalam penghafalan Al-Quran, dan masya-Allah dia dah bangun malam, dia dah puasa di siang hari dan sebagainya. Maka hati ini terkadang merasakan bahawa, oh masya-Allah, aku ni baik, aku ni dah yang ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Akan tetapi ini merupakan satu perkara yang perlu kita ambil perhatian dan cuba untuk berjaga-jaga jangan sampai ini datang kepada hati kita. Disebutkan tentang Sayyidina Ibrahim bin Adham, seorang salih, seorang kekasih daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika dia berziarah kepada salah seorang yang dia kenali. Maka apabila dia berziarah ke rumah orang tersebut, maka dia pun ingin mengambil wuduk ataupun ingin melepaskan hajat dan sebagainya. Dan selepas itu, sejadah untuk kamu. Maka dia pun memanggil daripada isterinya, ya fulanah, wahai fulanah, wahai isteriku, dia kata, ambilkan sejadah yang kita beli sewaktu kita menunaikan haji. Bukan haji tahun ni, bukan haji tahun lepas, akan tetapi haji sebelum tu. Ambilkan aku sejadah yang kita beli daripada haji, bukan tahun ni punya haji, tapi tahun yang sebelum tahun lepas. Ini 3 tahun lepas punya haji. Maka apabila mendengar perkara tersebut, Sayyidina Ibrahim bin Adham mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tuan rumah tu bertanya kepada Ibrahim bin Adham, kenapa engkau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka Ibrahim Adham mengatakan bahawa di dalam beberapa saat kamu telah membatalkan, kamu telah memusnahkan daripada pahala 3 haji yang kamu lakukan itu. Yang ini dalam beberapa saat sahaja kamu telah memusnahkan, menghapuskan pahala 3 haji. Ada cerita lain pula, ada satu orang ni dia pergi berziarah ke satu rumah. Bila time makan, tuan rumah ni dia panggil, dia cakap dekat anak dia, wahai anakku, yang ni kau pergi ambil seprah yang ayah bawa daripada umrah. Bukan umrah tahun ni, tapi umrah yang tahun lepas punya. Seakan-akan nak menunjukkan bahawa dia selalu pergi umrah.
tak ada masalah untuk kita berbangga dengan amalan yang kita lakukan, ataupun berbangga ataupun menyebutkan sebagai satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ni diberi taufik untuk sering menziarahi Rasulullah, sering untuk menjadi daripada tetamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi perlu berjaga-jaga. Ada perbezaan di antara seseorang itu menyebutkan sesuatu perkara sebagai merasakan ianya nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang lain yang menyebutkan sesuatu perkara untuk berbangga ataupun merasa hebat tentang amalan yang telah dilakukannya, waliyadzubillahi tabaraka wa taala. La ilaha illallah. Dan apa faedah yang kita ingin sebutkan tentang apa pentingnya untuk mengetahui dari mana, ataupun pentingnya mengetahui tentang lintasan hati yang baik ini datang dari mana. Kerana apa? Kerana terkadang seseorang itu apabila ditimpa musibah, ditimpa masalah, ujian, waliyadzubillahi tabaraka wa taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita semua ini daripada ujian-ujian dan musibah-musibah yang tidak dikehendaki, waliyadzubillahi tabaraka wa taala. Naam, maka terkadang orang-orang yang merasakan dirinya itu telah baik, telah melakukan amalan salih, telah salat, telah sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila datang musibah dia akan tanya, ya Rab, kenapa masalah ni datang kepada aku? Ya Rab, kenapa ujian ini datang kepada aku? Sedangkan orang-orang lain yang tidak beribadah kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, yang beriman tapi bermaksiat, meninggalkan daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada pula kena ujian, tak ada pula kena musibah. Kenapa ini datang, musibah ini terkena kepada aku, waliyadzubillahi tabaraka wa taala? Dia merasakan ana ta'i, aku ni mentaati perintah Allah, aku ni istiqamah terus menerus hadir daripada majlis ilmu dan sebagainya. Kenapa aku ditimpa musibah seperti ini, waliyadzubillahi tabaraka wa taala? Maka syaitan datang, maksud ujub ini, yang ini dia merasakan ibadah itu datangnya daripada diri dia, dan dia layak untuk mendapat pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kalau dia tahu bahawa ibadah itu datang taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka musibah yang kalau diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tak ada kena-mengena dengan taufik yang dia ada ataupun ibadah yang dia lakukan. La ilaha illallah. Naam. Naam. Dan disebabkan itu, orang-orang salih apabila mereka melakukan amalan-amalan salih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila mereka mendapat taufik daripada Allah untuk melakukan ketaatan, maka mereka akan bersyukur. Mereka akan mengatakan, aku memerlukan, aku berhajat kepada taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersyukur atas nikmat tersebut. Dan apabila dia mendapat taufik untuk bersyukur atas nikmat tersebut, dia akan merasakan bahawa, ya Rab, aku perlukan taufik untuk bersyukur atas nikmat aku dapat bersyukur kepada kamu atas melakukan amalan salih itu. Mula dia, sehingga dia tidak merasakan segala amalan yang dilakukan itu daripada dia. Melakukan amalan baik daripada Allah. Kemudian dia dapat bersyukur sebab dapat melakukan amalan baik, pun dia rasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia merasakan hatta untuk bersyukur atas nikmat syukur tadi, dia perlukan lagi daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga keseluruhan daripada kehidupan ataupun amalannya itu dia merasakan ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada sesuatu apapun yang dinisbahkan kepada dirinya sendiri. Maka ini merupakan penghayatan dan pengertian yang perlu ada dalam setiap orang Islam. Ini tak ada satu apa pun amalan yang dilakukan itu datang daripada diri dia, ataupun tidak ada sesuatu kekuatan pun untuk melakukan amalan kecuali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dan ini merupakan pengertian dan penghayatan makna-makna seperti ini. Merasakan segala apa yang kita lakukan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan asas daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan tulang belakang dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan daripada salat kita, tidak memerlukan daripada amal ibadah yang kita lakukan. Naam. Akan tetapi apa yang sampai kepada Allah, apa yang akan memberatkan neraca timbangan pada hari kiamat nanti adalah taqwa yang terletaknya di dalam hati. Seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Nabi tunjuk kepada dadanya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi menunjukkan isyarat takwa itu bermula daripada hati. Akan tetapi Nabi menunjukkan dengan jarinya kepada hati baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana para ulama menyebutkan bahawa
asal usul takwa itu datangnya daripada hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala melihat penghayatan ataupun pengertian asas agama itu ada di dalam hati seseorang, maka akan diberikan pengkabulan, penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala suka apabila melihat daripada hamba-hambanya yang merasakan bahawa dirinya tidak mempunyai apa-apa, tidak ada mempunyai kekuatan, sentiasa bergantung, sentiasa mengharapkan daripada rahmat, taufik, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa izin daripada Allah, tanpa taufik daripada Allah, mereka merasakan bahawa mereka tidak mampu untuk melakukan apa-apa perkara sekalipun. La ilaha illallah. Berkata salah seorang daripada ulama di kota Syam, berkata salah seorang para ulama di kota Syam yang bernama Syekh Muhammad Shugair rahimahullahu ta'ala, dia berkata bahawa amalan-amalan salih ini semuanya kosong. Amalan-amalan salih ni semuanya kosong. Salat kosong, zakat kosong, puasa kosong, haji kosong, sedekah, birrul walidain, melakukan kebaikan kepada ibu bapa, apa-apalah, semua amalan baik ini semuanya kosong. Akan tetapi nombor satu dia punya nombor satu yang diletakkan lepas kosong itu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sesuatu amalan itu kerana Allah Subhanahu wa taala, hanya mengkehendaki daripada keridaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah satu. So maksudnya kalau kita letak satu kosong di belakang nombor satu, 10. Kalau ada 2 kosong, 2 amalan, iaitu salat dengan zakat, letak 1, 100. Wahakadha. Ada 3 kosong, 3 amalan, jadi 1000. Ada 6 kosong, jadi 1,000,000. Wahakadha. Maka amalan salih ini semuanya kosong, akan tetapi dia punya nombor yang akan memberi nilai kepada amal ibadah itu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas inilah merupakan perkara yang sangat penting untuk kita letak di hadapan mata kita dalam setiap perkara yang kita lakukan, baik daripada perkataan yang kita ucapkan, baik daripada amal ibadah yang kita lakukan, baik daripada muamalahnya kita bersama manusia. Seharusnya ikhlas ini diletakkan di hadapan mata kita sehingga tidak ada yang kita inginkan dalam melakukan apa-apa perkara melainkan daripada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan membuatkan amal ibadah manusia, amal ibadah kita mendapat hasil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara seperti ini, yakni untuk menghayati daripada makna-makna ikhlas, makna-makna pengharapan dan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti ini tidak cukup untuk kita hanya mendengar di dalam kuliah ataupun dalam ceramah ataupun kita baca sedikit daripada buku. Ianya memerlukan perbahasan yang panjang ataupun ianya memerlukan didikan yang lama sehingga hati kita ini terpaut, sehingga hati kita ini benar-benar memahami daripada perkara yang penting ini, dan ianya memerlukan terkadang perbincangan bersama ustaz-ustaz yang mahir dalam ilmu tersebut, ataupun perlu kita berguru, bersuhbah, bersahabat dengan orang-orang yang baik, sehingga apabila kita melihat daripada amalan mereka, apabila kita melihat daripada percakapan mereka, yakni tidak mengatakan sesuatu perkara kecuali ditaklikkan, diikatkan bersama pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kami akan lakukan. Dengan pertolongan daripada Allah kami dapat sampai di sini. Dengan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kami mampu untuk melakukan ini dan itu. Yakni setiap perkataan mereka, tidak ada perkara yang keluar daripada mulut mereka kecuali ianya bergantung, terdapat pergantungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Maka kita dah selesai perbahasan tentang lintasan hati yang baik dan lintasan hati yang buruk. Kemudian kita akan membahaskan sedikit tentang lintasan hati yang nampak pada zahirnya baik, akan tetapi ianya mendatangkan keburukan di penghujungnya. Iaitu lintasan hati itu bunyi macam baik, akan tetapi dalamnya itu ada keburukan. Apakah ia? Bagaimana mungkin luarannya nampak baik akan tetapi dalamannya adalah buruk? Disebutkan tentang satu kisah. Kisah ni memang benar-benar berlaku dan ianya menyedihkan. Seorang anak muda ingin melakukan kebaikan ataupun dia diajak oleh
kawan-kawannya untuk melakukan voluntarily work, iaitu amal-amal kebajikan. Amal-amal kebajikan untuk membantu orang-orang susah, membantu orang-orang yang memerlukan dan sebagainya. Maka anak muda ini pun bersemangat untuk melakukan kerja tersebut. Jadi bila dia siap-siap nak keluar daripada rumah, mungkin terlambat beberapa minit dan sebagainya, ibunya kembali ke rumah. Ibunya yang mungkin sudah berumur kembali ke rumah daripada pasar dan sebagainya, minta pertolongan daripada dia. Ibunya minta pertolongan daripada dia dan dia mengatakan, ya Umi, aku ni dah lambat, aku nak keluar untuk nak buat amal kebajikan di luar dan sebagainya, nak tolong orang-orang susah, orang-orang yang memerlukan. Lepas tu mak dia kata, Taib, okey, tak ada masalah, tapi kau tolonglah aku sekejap angkat barang-barang daripada pasar ni, bawa masuk dalam rumah. Umi, aku dah lambat, aku dah tak boleh nak buat apa-apa dan sebagainya. Maka dia pun yakni kalau orang Arab tu, kalau dia nak tunjukkan sesuatu yang penting dan sebagainya, kadang-kadang dia akan sebutkan dalam bentuk doa, Allah yahfazak, Allah selamatkan kamu dan sebagainya. Jadi dia ingin letak ibu dia ke tepi untuk dia bergegas keluar ke tempat yang dia ingin pergi. Maka apabila dia ingin meletakkan ibu dia ke tepi, dengan tidak sengaja ibunya terjatuh sehingga mematahkan kaki ibunya. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Ya, ini kerana tergesa-gesa untuk melakukan perkara yang mungkin baik, akan tetapi kerana dia tidak memerhatikan perkara-perkara yang lain juga yang penting untuk dilakukan sebelum dilakukan daripada amal kebaikan itu, maka dia telah melakukan sesuatu perkara yang walaupun dia mampu untuk menolong ramai orang, tapi kecederaan yang telah tertimpa kepada ibunya itu tak dapat nak dibayar balik dengan segala kebaikan yang dilakukan. La ilaha illallah. Naam. Jadi kita cakap dia nak keluar untuk membantu orang susah itu merupakan perkara yang baik. Membantu orang susah dan sebagainya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, akan tetapi apa yang berlaku, yakni dia telah melakukan maksiat yang lebih besar, yang mana amal kebajikan itu tak mampu untuk nak bayar balik dosa yang telah dilakukan ini. Kerana apa? Kerana dia tidak memikirkan, iaitu amalan yang nak buat tu betul, tapi dia tidak memikirkan dengan tenang dan secara teliti dan mendalam sebelum dia nak lakukan daripada amal kebaikan tersebut, sehingga terkadang dia terlupa perkara-perkara yang penting yang perlu dia dahului sebelum dia melakukan daripada amal kebaikan tersebut. La ilaha illallah. Naam. Jadi macam mana kita nak mengelakkan diri daripada tergelincir dalam melakukan amalan-amalan yang zahirnya baik akan tetapi di dalamnya merupakan perkara yang buruk. Naam. Kita bagi lagi satu contoh untuk nak cuba nak faham daripada perkara tersebut. Satu orang dia terfikir untuk berubah menjadi baik. Satu orang terfikir untuk melakukan sesuatu kebaikan, yakni dia nak beruzlah, nak bersendirian di suatu tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang lintasan hati untuk melakukan kebaikan ini, dia tidak berfikir panjang. Terus tidak bermesyuarat, tidak berfikir panjang, tidak beristikharah, dia terfikir nak buat benda baik, khalas, terus dia jalan. Tak ada fikir, tak ada nak hadirkan niat-niat yang baik sebelum lakukan amalan tersebut, sehingga dia terfitnah di tengah jalan. Apa fitnah yang apakah ujian ataupun musibah yang tertimpa kepada orang tersebut? Tengah jalan dia mungkin terjumpa seorang anak wanita yang disukai, sehingga dia melakukan daripada perkara yang maksiat. Waliyadzubillahi tabaraka ta'ala. Ataupun kita sebutkan yang mana banyak berlaku di zaman sekarang juga, kadang-kadang kita nak melakukan amal kebajikan, yang mana sekarang ni kebiasaannya amal kebajikan dalam bentuk duit. Jadi dia rasa macam, okey, aku nak tolong orang susah, aku nak kumpul duit, bantu orang-orang susah. Jadi dia pun terus set up platform untuk nak kumpul duit dan sebagainya. Jadi dia pun start panggil orang untuk kumpul duit. Bila kumpul duit, dia tak fikir dan dia tidak bermesyuarat dan tidak perbaiki daripada niatnya, tidak memerhatikan daripada niat kenapa dia melakukan perkara tersebut, sehingga apabila duit itu telah terkumpul, dan terkadang bila duit itu dah jadi banyak, maka syaitan mula menghasutnya untuk disimpan duit itu ataupun digunakan duit itu dengan cara yang salah, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Nah, maka para ulama mengingatkan kita, apabila datang fikiran-fikiran yang pada zahirnya nampak macam baik,
maka perlu untuk kita pertimbangkan. Perlu untuk kita pertimbangkan. Apakah perkara yang perlu kita pertimbangkan? Yang pertama dikatakan bahawa kalau nafsu kita ni bersegera untuk nak melakukan daripada perkara tersebut tanpa kita ada bersifat tenang, yang ini sibuk, tergopoh gapah untuk nak melakukan amalan tersebut tanpa kita yang ini bersikap tenang, fikir satu-satu dahulu. Kita tak ada rasa takut sama ada perkara tersebut adalah baik ataupun buruk. Yang ini walaupun zahirnya baik, akan tetapi adakah kita fikir adakah ini betul-betul baik, ataupun mungkin ada udang sebalik batu daripada idea tersebut dan sebagainya. Tiba-tiba kita rasa bersemangat untuk lakukan tersebut tanpa ada rasa takut. Takut-takut ianya tidak diterima oleh Allah, takut-takut ianya salah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya, dan kita tidak memikirkan tentang akibah, iaitu hasil daripada apa yang kita lakukan adalah adakah ini akan mendatangkan keridaan daripada Allah ataupun tidak. Maka apabila perkara-perkara ini tidak diambil kira, maka waliyazubillah tabaraka ditakuti bahawa idea ataupun lintasan baik ini walaupun pada zahirnya baik, akan tetapi akan mengakibatkan keburukan, Naam. La ilaha illallah. Naam. Jadi kita sebutkan tadi, maksudnya kalau ada idea baik yang terlintas dalam fikiran kita, sehingga kita tak ada rasa takut ataupun kita tergopoh gapah. Yang ini kalau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Yang ini bersegeralah kamu dalam mendapatkan pengampunan daripada Allah, ataupun bersegeralah kamu dalam melakukan kebaikan. Yang ini bersegera untuk melakukan kebaikan itu dituntut, tapi tergopoh gapah dalam melakukan kebaikan tanpa memikirkan cara untuk melakukannya, tanpa memperbanyakkan niat-niat yang baik, yang ini memerhatikan daripada ikhlas dalam melakukan sesuatu perkara, tanpa memikirkan akibat daripada apa yang kita lakukan, ataupun bagaimana kita nak lakukan amalan yang baik itu dengan cara yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling dekat dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan perkara-perkara yang penting untuk kita ambil perhatian sebelum melakukan apa-apa amal kebaikan. Perlu untuk menjaga daripada niatnya, daripada ikhlasnya, caranya, bagaimana ianya dapat mendatangkan keridhaan Allah dan miripnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya, sehingga apa yang kita lakukan itu akan mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pengkabulan dan juga keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Adakah perkara yang kita lakukan itu akan menyebabkan benar-benar mendatangkan bantuan kepada orang lain ataupun tidak? Nah, maka terkadang kita ni tergopoh gapah dalam melakukan sesuatu perkara, tapi akhirnya tidak mendatangkan apa-apa natijah yang baik. Maka itu perkara yang terkait dengan lintasan hati yang pada zahirnya baik, akan tetapi penghujungnya adalah buruk. Nah, dan seterusnya kita akan membahaskan. Sekarang ni kita banyak perbahaskan tentang lintasan hati. Maka sekarang ni kita akan masuk pada perbahasan tipu daya syaitan. Bagaimana tipu syaitan memperdayakan manusia itu sehingga amalan yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun akan mendatangkan kerosakan dalam amalan kita. La ilaha illallah. Naam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada tipu daya syaitan kesemuanya, amin ya rabbal alamin. Dan kita sebutkan pada pengajian yang lalu bahawa syaitan punya tipu daya ini adalah yang paling lemah daripada, ataupun bisikan syaitan merupakan bisikan yang paling lemah di antara perkara-perkara yang buruk yang dicampakkan dalam hati kita. Kita sebutkan tentang bisikan syaitan
ajakan hawa nafsu dan juga ilham yang dicampakkan Allah sebagai satu uqubah, sebagai satu balasan apabila kita melakukan dosa tanpa bertaubat. Naam. Maka walaupun syaitan punya hasutan itu yang paling lemah, dan apabila kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan, syaitan akan berjauh daripada kita. Ataupun apabila kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan meninggalkan kita. Akan tetapi syaitan ini dia tidak berputus asa. Syaitan ini tidak berputus asa. Maka walaupun bila kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berjauhan, akan tetapi kesan daripada bisikannya itu tetap akan melekat pada hati seseorang. Bisikan syaitan itu terkadang akan melekat dalam hati seseorang, yang mana hatinya bila kotor mudah untuk terkesan dengan bisikan syaitan tersebut. Dan walaupun syaitan telah beredar dengan berzikir ataupun dengan memohon perlindungan daripada Allah, akan tetapi kesannya itu akan berlegar di dalam fikiran manusia. Naam. Jadi perlulah kita untuk mengetahui daripada tipu daya syaitan, sehingga kita dapat menyelamatkan diri kita daripada terhasut ataupun terkesan daripada bisikan syaitan. Dan apabila kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mendidik diri kita, maka kita akan mampu untuk menjadi seperti orang-orang yang mana syaitan tidak mampu untuk mendekatkan diri kepadanya sama sekali. Syaitan tak mampu untuk mendekatkan diri kepada mereka sama sekali. Adakah ianya boleh terjadi? Naam, benda tu boleh terjadi. Apakah buktinya? Buktinya adalah sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Inna syaitana la yafruqu min dhillika ya Umar." Sesungguhnya syaitan lari daripada bayangan kamu wahai Umar. Yakni syaitan bukan hanya tak mampu untuk mendekati daripada Sayyidina Umar, bahkan bayangan Sayyidina Umar pun tidak mampu untuk dia mendekati. Naam. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ihan ya ibn al-Khattab, ma salakta fajjan ila ma salaka fajjan ila salak fajjan ghaira fajjik." Naam, syaitan itu tak akan melalui daripada jalan yang telah dijalan oleh kamu wahai Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yakni syaitan tidak mampu untuk mendekati daripada diri-diri orang yang hatinya dipenuhi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan li'annahum la ya'manun janib syaitan. Salah satu sebab mereka syaitan tidak dapat mendekati orang-orang seperti ini kerana mereka sendiri berjaga-jaga daripada tipu daya syaitan. Mereka tidak pernah rasa tenang daripada tipu daya syaitan. Sehingga apabila mereka berjaga-jaga, jadi syaitan pun tak dapat nak mendekati mereka sebab mereka dah pasang pengawasan. Kita tak pasang pengawasan, tak ada CCTV, bagaimana untuk menghindarkan syaitan daripada mendekati. Sebab itu syaitan selalu mendekati kita. Jadi bila kita teringat yang kita ni dah terpedaya, barulah kita berzikir kepada Allah, barulah kita minta perlindungan, barulah kita berdoa dan sebagainya. Akan tetapi sebelum syaitan itu mendekati, kita tak pasang penghadang sehingga syaitan tak dapat mendekati. La ilaha illallah. Naam. Syaitan la yaqdir yaqtarib minhu. Naam, syaitan la yaqdir li'annahum hadzabu anfusahum. Naam, syaitan tak mampu untuk mendekati orang-orang seperti ini kerana mereka mendidik hawa nafsu mereka sehingga jiwa mereka ini dipenuhi dengan cahaya, dipenuhi dengan kecintaan terhadap Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga sentiasa berjaga-jaga daripada syaitan. Disebutkan tentang Imam Ahlus Sunnah di zamannya, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal, apabila beliau berada di dalam keadaan sakaratul maut, sahabat-sahabat ataupun murid-murid Al-Imam Ahmad bin Hanbal mula untuk mentalkinkan Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan mengatakan la ilaha illallah, yang mana ianya merupakan satu sunnah apabila kita menghadiri orang yang berada di dalam sakaratul maut, sudah dalam keadaan nazak, untuk kita mentalkinkan la ilaha illallah itu di telinganya. Yakni jangan sampai kita katakan la ilaha illallah, katakan. Yang ini tak perlu nak sebutkan katakan, kita just ulangkan la ilaha illallah itu di telinganya dengan lembut,
sehingga dia mengucapkannya. Dan apabila dia dah mengucapkan hatta Allah, khalas, yakfi, kita tak perlu nak ulang lagi dan lagi dan lagi. Yang ini bila dia ucap perkataan Allah ataupun la ilaha illallah, kita pun khalas, naktafi. Adapun kalau dia sebut daripada perkataan-perkataan lain selain daripada Allah dan sebagainya, maka barulah kita ulang kembali untuk mentalkinkan di telinganya. Sebab apa? Sebab orang yang nak meninggal dunia ini berada dalam kesakitan yang amat sangat. Jadi bila mereka berada dalam kesakitan, bila perkataan kita tu seakan-akan memaksa mereka untuk mengucap la ilaha illallah, ditakuti mereka tidak akan sebut daripada la ilaha illallah. Na'am, ala kulli hal. Jadi mereka cuba untuk mentalkinkan Imam Ahmad bin Hanbal, dan jawapan daripada imamnya apa? La laisa ba'du. Tidak, bukan sekarang. Jadi diorang pun semua dah macam kecut perut lah. Ini Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini imam besar, ulama yang agung di zamannya, bila nak sakaratul maut tak nak mengucap la ilaha illallah. Apa cerita? Jadi tak lama kemudian Imam Ahmad bin Hanbal sedar daripada seakan-akan daripada ghaibu, bahawa ini dia pingsan sewaktu sakaratul maut tu. Maka dia pun mengatakan, seakan-akan kamu ada sebutkan sesuatu kepada aku tadi. Maka mereka mengatakan, na'am ya imam, yakni tadi kami cuba untuk mentalkinkan kamu, akan tetapi jawapan yang kami dapat adalah la laisa ba'du, yakni belum lagi, yakni belum waktunya lagi untuk aku mengucapkan la ilaha illallah. Seakan-akan dia mengatakan macam tu. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahawa iblis telah muncul di hadapan aku dan menggigit jarinya dengan mengatakan, fallatta minni ya ibn Hanbal, yakni kamu telah terlepas daripada tipu daya aku wahai Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, laisa ba'du, belum lagi, yakni selagi mana roh aku tidak berpisah daripada jasad, selagi itulah aku tidak dapat merasa aman daripada tipu daya kamu. Inilah salah satu contoh, yakni orang-orang yang sentiasa berjaga-jaga daripada tipu daya syaitan, sehingga syaitan itu tidak mampu untuk memperdayakan mereka. Mereka sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga hingga ke akhir hayat mereka itu, tidak memberikan ruang sedikit pun untuk syaitan mendekati mereka. La ilaha illallah. Dan ini yang perlu dilakukan, dan sebab itu adalah satu perkara yang penting untuk kita mengetahui daripada jalan-jalan di mana syaitan itu menipu daripada seseorang manusia. La ilaha illallah. Naam. Jadi syaitan, jadi perlu untuk kita mengetahui supaya kita dapat ambil perhatian bagaimana untuk mengelakkan diri daripada didekati oleh syaitan dan ditipu olehnya. Jadi yang pertama kali kita sebutkan, bila syaitan datang untuk berbisik, kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, bagaimana untuk mengetahui nafsu kita, keadaan hati kita. Kerana apa? Kerana syaitan tidak mampu untuk mendekati ataupun memberi kesan kepada manusia kecuali mengikut kadar keburukan yang ada di dalam diri manusia. Yakni makin buruk, makin kotor hati manusia, makin buruk akhlak manusia, maka makin senang syaitan memberikan kesan, ataupun bisikan syaitan itu lebih kuat memberi kesan ke dalam hati mereka. Dan mengikut kadar kebersihan hati, maka makin lemahlah syaitan itu dalam memberi kesan dalam hati manusia. Maksudnya bila hati kita semakin bersih, bila akhlak kita semakin baik, apabila kita menjaga daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, seakan-akan ianya seperti penghadang, menghalang daripada syaitan itu daripada mendekati kita. Dan kalaupun dia sempat untuk berbisik, maka bisikan ia itu tidak akan memberi kesan yang kuat kepada diri kita. Naam. Dan syaitan, walaupun dia tak mampu untuk kita untuk menipu kita dalam satu sudut, dia akan cuba daripada sudut-sudut yang lain. Kalau daripada satu angle tak boleh, dia cuba yang angle kedua. Yang angle kedua tak boleh, angle ketiga. Dan jangan ingat, syaitan ni akan berputus asa, kerana syaitan ini tidak akan berputus asa dan tidak akan penat dalam menipu daya syaitan. Dan kita tahu syaitan ini dah janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menyesatkan zuriatnya anak Adam daripada zaman Nabi Adam AS sampai sekarang. Dan kita tahu orang yang banyak experience ini hebat. Orang yang dah hidup lama, dah makan garam lama, dia akan lebih mengetahui daripada selok-belok
cara untuk macam mana nak menyesatkan orang. Maka syaitan ini daripada zaman Nabi Adam sampai zaman kita ni, yakni jangan kita ingat kita ni kuat dengan tipu daya syaitan. Yakni kita mampu untuk mengelak tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa berusaha dengan keras. Jangan kita rasa kita ni Allah dah cakap inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah mudah, kita pun ambil senang. Dia punya ulama mengatakan bahawa ada beberapa ciri-ciri ataupun ada beberapa perkara asas yang mana syaitan dapat menipu daripada manusia. Dan disebutkan di sini ada 7 perkara yang mana syaitan akan cuba untuk mengganggu manusia. Ada 7 perkara ataupun 7 perkara asas yang mana dengannya syaitan akan cuba untuk menghasut manusia. La ilaha illallah. Yang pertama, disebutkan yang pertama, syaitan dia akan cuba menghasut kita supaya tidak melakukan amalan baik. Syaitan kalau boleh, dia punya aim yang pertama untuk menghasut kita supaya tidak melakukan apa-apa amal kebaikan. Yang kita pasang niat, okay, aku nak buat baik, aku nak bersedekah, aku nak salat, aku nak baca Quran, aku nak tu, aku nak ni. Syaitan, dia punya first aim dia, macam mana nak stop kita daripada melakukan perkara tersebut. Dia akan duduk di tengah-tengah jalan, tahan kita supaya kita tak dapat lepas. Dia mengatakan, tak perlulah nak melakukan amalan baik, tak ada keperluan untuk kamu nak melakukan amalan baik. Azan subuh dah berkumandang, tak apalah, tidur lagi, Allah Ghafur Rahim dan sebagainya, baik tidur je. Dia nak cuba untuk menghilangkan idea untuk melakukan ibadah di dalam fikiran kita. Maka bagaimana nak menghadapinya adalah dengan kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bila ada bisikan syaitan, kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan yang kedua, kita perlu untuk reason dengan hati kita, dengan nafsu kita ini, sehingga dia mampu untuk mendengar daripada reasoning yang kita berikan. Kerana syaitan tak perlu untuk kita nak reason dengan dia, tak perlu untuk nak kita berdebat dengan syaitan, kerana syaitan bila kita mengucap a'udzubillahi minasyaitanirrajim, khalas, dia akan lari. Maka apa kita nak cakap kepada nafsu kita? Maka kita mengatakan kepada nafsu ini, ya nafs, wahai nafsu, kalau kamu tidak beramal, bagaimana kamu mampu untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti? Yakni dengan apa kamu nak menghadap Allah? Yakni kamu tak ada apa-apa amalan, jadi nak menghadap Allah dengan apa? Dengan tangan kosong. Bagaimana kamu nak mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala? Walaupun amalan ini yakni bukanlah syarat, bukan syarat. Yakni berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, bikala nasil, yakni dengan amal ibadah kamu tidak akan mampu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wala budda minki. Akan tetapi amalan ni adalah satu keperluan, syarat. Sama ada Allah terima ataupun tidak, tu lain cerita. Tapi kalau tak ada amalan, memang confirm takkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu perkara kenapa kita perlu untuk melakukan daripada amal ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengannya akan melatih diri kita, melatih nafsu kita ini untuk menjadi nafsu yang mutmainnah ataupun menjadi nafsu yang baik. Kerana apabila sempurna pengikutan kita kepada perintah Allah, sempurna pengikutan kita, penauladan yang kita kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu maka akan sempurnalah didikan hawa nafsu ini, dan pada waktu itu nafsu itu akan menjadi nafsu yang kamilah, nafsu yang sempurna. La ilaha illallah. Jadi yang pertama tadi, syaitan akan cuba untuk menghasut kita agar supaya jangan melakukan apa-apa ketaatan sekalipun. Jadi nak halau hasutan syaitan ataupun tipu dayanya, yang pertama dengan kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dan yang kedua kita mengatakan bahawa kita perlu daripada amal ibadah untuk berjumpa dengan Allah. Kita perlu dengan amal ibadah untuk melatih diri kita, untuk melatih nafsu kita. Kalau apabila dah lakukan perkara ini tak jalan, syaitan akan datang balik. Ini lepas kita dah ucap a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dah berzikir, lepas tu kita senyap. Bila kita dah senyap, syaitan datang balik. Dia datang dengan apa? Dia datang dengan dia punya tipu daya yang kedua. Apa tipu daya yang kedua? At-taswif. Dia akan cuba untuk membuatkan kita melengahkan amal ibadah kita. Dia cuba untuk membuatkan kita melengah-lengah daripada amal ibadah kita.
Dikata hari ni hari cuti, khalas, hari cuti ni tak payah nak lakukan amal ibadah. Hari-hari kerja, hari-hari biasa kamu dah beramal ibadah, hari cuti, khalas, relax. Tak perlu nak jaga solat dan sebagainya. Solat pun asal boleh sahaja. Ini hari untuk relax, untuk nak buat benda-benda lain dan sebagainya. Nak kena bayar zakat. Zakat ni nantilah, tunggu aku dah senang sikit. Sekarang ni tengah PKP, susah, duit pun tak dapat dan sebagainya. Mungkin tunggu sampai dah senang sikit, aku dapat daripada sana dan sini, baru aku keluarkan zakat. Barulah aku keluarkan zakat, ataupun barulah aku meninggalkan daripada riba dan sebagainya. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi kerja syaitan cuba untuk melambatkan, membisik kepada kita agar supaya kita melengah-lengahkan daripada amal ibadah yang perlu untuk dilakukan. Anak muda pula dia kata, khalas, tak apalah, sekarang ni aku belum berkahwin, biar aku enjoy dulu, lepas dah kahwin baru aku akan berubah. Bila dah kahwin baru aku istiqamah dalam melakukan amal ibadah, istiqamah dalam melakukan ketaatan dan sebagainya. Ini yang dilakukan. Ini pintu ataupun tipu daya kedua bagi syaitan. Jadi apa ubat dia? Ubat dia yang pertama untuk menghalau syaitan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim dan berzikir. Akan tetapi untuk menjawab daripada bisikan yang telah dia lontarkan di dalam hati kita ini sehingga hati kita terkesan dengan perkara tersebut adalah yang pertama, kita ingat akan kematian. Yang pertama, kita ingat akan kematian, yang mana kematian itu tidak ada tarikh. Kematian itu tidak ada temu janji ataupun tarikh sehingga kita dapat tahu, okey, waktu ni kita kena siap sedia. Beberapa minit, beberapa jam, beberapa hari sebelum tarikh kematian tu aku akan bertaubat nasuha dan sebagainya, tak buat benda lain. Tak ada masa dah. Bila-bila masa malaikat maut nak datang, dia akan datang. Kadang-kadang tak sempat nak kahwin, dah meninggal dunia. Kadang-kadang tak sempat nak hidup senang sikit, dah meninggal dunia sehingga tak sempat nak keluarkan zakat, sehingga tidak sempat nak mengeluarkan riba, nak berhenti daripada bermuamalah dengan muamalah riba dan sebagainya. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Itu ubat yang pertama. Iaitu bila syaitan suruh kita berlengah-lengah daripada melakukan ketaatan, ubat yang pertama adalah kita mengingatkan nafsu kita bahawa kita tak tahu bila kita akan mati, jadi tak boleh nak melengah-lengahkan ibadah. Perkara yang kedua kita perlu bagi tahu kepada nafsu kita adalah, iaitu kalau kamu melengah-lengahkan amalan hari ini sehingga kamu lakukan amalan hari ini pada esok hari, jadi amalan esok hari ini bila pula kamu nak lakukan? Wahakadha, maksudnya dia akan jadi domino effect. Kalau amalan hari ni tak buat, akan jadi esok. Jadi kita akan buat amalan hari ni pada esok hari. Habis amalan esok, lusa. Amalan lusa, itu kalau kita lengahkan satu hari. Apatah lagi kalau kita lengahkan 3 hari, lengahkan seminggu, lengahkan sebulan, lengahkan setahun, berapa banyak masa dah kita rugi. Kerana setiap daripada nafas kita itu merupakan peluang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap daripada nafas kita itu merupakan peluang untuk mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap daripada nafas kita merupakan peluang untuk mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita meninggalkan daripada amalan-amalan yang sepatutnya dilakukan hari ini kepada esok, maka dan kita tak tahu sama ada kita akan hidup esok ataupun tidak, maka kita akan terlepas peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang lain akan melintasi kita. Orang lain akan iaitu lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding kita. Maka ini merupakan musabaqah. Limithli hadza falyamalil amilun. Iaitu amalan-amalan seperti ini yang perlu kita berlumba-lumba antara satu dengan yang lain. Kalau kita melengah-lengah, maka kita akan terkebelakang, akan tertewas dalam perlumbaan. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Maka ini merupakan tipu daya syaitan yang kedua. Yang pertama tadi kita cakapkan, dia akan hilangkan idea, dia akan cuba stop kita daripada melakukan amalan salih. Kalau tak boleh nak stop, dia akan cuba untuk melengah-lengahkan kita daripada melakukan amalan tersebut. La ilaha illallah. Kalau dia tak boleh nak lakukan, nak melengah-lengahkan kita daripada melakukan amalan, jadi syaitan akan mengatakan, dia kata, khalas, engkau buat amalan ni, tapi amalan-amalan baik ni kau lakukan, akan tetapi biarkan orang lain nampak. Biarkan orang lain nampak amalan baik yang kau lakukan.
kita akan tanya, kenapa pula nak bagi orang lain nampak apa yang kita lakukan? Dia kata, supaya tak, bila orang lain nampak kau ni melakukan amalan-amalan kebajikan, amalan baik, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak, selalu hadir majlis dan sebagainya, maka orang akan hormat kamu. Dia akan masuk daripada pintu riak, yang mana dia akan bisikkan dalam hati kita supaya kita melakukan amalan itu kerana manusia, dan amalan yang dilakukan kerana manusia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wal iyad billahi tabaraka wa taala. Dia akan bisik-bisik dengan kita, bila orang lain tengok kepada kamu melakukan ketaatan, maka orang lain pun akan ikut. Memang betul, tidak salah. Memang kalau kita melakukan sesuatu ibadah itu, sebagai contoh di rumah, dengan niat supaya anak-anak kita juga melihat amalan-amalan baik, sehingga dia pun membesar dalam keadaan terpaut hati mereka untuk melakukan amalan baik, ya khair, ianya perkara yang baik. Tetapi kita harus berjaga-jaga. Hatta dengan anak sendiri pun kita perlu mengikhlaskan hati kita itu, lakukan amalan kerana Allah, bukan nak menunjuk hatta kepada ahli keluarga kita, bukan nak menunjuk kepada orang rumah, bukan nak menunjuk kepada anak dan sebagainya. Walaupun boleh kita nak pasang niat apabila beribadah di hadapan mereka ini sebagai asbab mereka akan mengikuti daripada jejak langkah kita, tapi jangan pula sampai kita terikut daripada tipu daya syaitan, kerana kadang-kadang syaitan akan tipu kita daripada pintu ini. La ilaha illallah. Disebutkan satu cerita tentang salah seorang daripada murid Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang merupakan salah satu ulama besar di kota Mesir, salah satu ulama besar di Azhar. Maka dia telah didatangi oleh seorang peniaga, orang businessman lah, telah didatangi oleh seorang businessman dan mengatakan kepada Syekh, wahai Syekh, aku mendengar di dalam kelas kamu menyebutkan tentang sedekah secara sembunyi, sedekatus sir, dan aku mendengar daripada pahala yang diganjar, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga aku berniat, aku berkehendak untuk melakukan daripada sedekah tersebut. Maka tunjukkanlah aku kepada orang-orang yang engkau tahu daripada orang-orang fakir miskin yang benar-benar memerlukannya, sehingga aku dapat memberikan sedekah secara senyap-senyap ini kepada mereka. Maka Syekh ni mengatakan bahawa aku rasa kamu belum bersedia untuk perkara tersebut lagi. Syekh ni mengatakan, aku melihat, yakni melihat dengan mata hati Syekh, yakni aku melihat seakan-akan kamu belum bersedia untuk sedekah tersebut. Maka orang ni mengatakan, kalau kamu tak percaya, cuba test. Kalau kamu tak percaya, cuba test. Maka Syekh ni mengatakan, khalas, kalau kamu benar-benar inginkan untuk mencuba daripada melakukan amalan tersebut, kamu rasa kamu boleh berjaya untuk melakukan sedekah sirri, sedekah secara senyap-senyap, maka kamu pergi di satu rumah itu, ada satu kawasan, ada satu rumah yang mana tak ada orang lelaki, semuanya orang perempuan di sana, maka kamu boleh berikan sedekah di depan pintu mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak meminta-minta, maka kamu akan boleh ke sana, kerana mereka orang yang benar-benar memerlukan, akan tetapi mereka tidak meminta daripada orang lain. Seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak mengetahui keadaan mereka menyangka bahawa mereka ni adalah daripada golongan orang-orang yang berada. Kerana apa? Kerana mereka ini tidak meminta-minta kepada orang lain. Yang ini pada zahirnya nampak macam semua okey. Sebab apa? Dia tak minta tolong kepada orang lain. Dia tak minta pertolongan daripada orang lain, sehingga orang yang tidak mengetahui keadaan mereka menyangka bahawa dia orang senang. Maka ahli perniagaan ni pun mengatakan, jazakallah khair, terima kasih banyak wahai guru, malam ni aku akan pergi dan beri sedekah kepada orang tersebut. Jadi dia pun pergi, bawa sedikit duit ataupun satu beg berisi duit dan sebagainya, ketuk pintu, ditinggalkan duit di situ dan beredar sebelum orang rumah itu keluar dan mengambil daripada duit tersebut. Yang ini dia memenuhi daripada syarat-syarat sedekah secara senyap-senyap. Jadi orang ni pun pada hari yang seterusnya dia pun hadir kembali ke majlis Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Duduk dalam majlis, cuba untuk berdiam diri, tapi dalam hatinya macam gatal mulut nak bercakap, nak bercerita tentang apa yang dilakukan semalam. Maka dia pun mengatakan, ya Syekh,
alhamdulillah, ya ini sedekah secara sembunyi-sembunyi ini telah tersebar di kalangan manusia ini. Manusia dah umat Islam dah mula untuk mengambil berat tentang sedekah secara bersendirian. Maka ini merupakan satu pemberian yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Syekh Abdul Wahab ini khalas senyum, dia mengetahui perkara tersebut, jadi dia pun senyap. Akan tetapi dia tidak mengulas apa-apa daripada apa yang dikatakan oleh ahli peniaga tersebut. Lepas tu bila dah beberapa minit berlalu, khalas dia tak puas hati sebab Syekh tak cakap apa-apa. Dia pun nak juga Syekh ulaskan tentang perkara tersebut. Dia pun mengatakan, dia kata, ya Syekh, ya ni aku tahu bahawa ada beberapa orang yang susah di kalangan satu kawasan ini. Mereka diberikan sadaqatus sir semalam. Mereka telah diberikan daripada sadaqatus sir. Maka Syekh pun bila lihat orang ini, maka dia pun senyum. Dia pun tak cakap apa. Lepas tu orang ni nak juga keluarkan apa yang tersembunyi dalam diri dia. Dia mengatakan, ya Syekh, ini hanya sekadar untuk supaya orang lain ikut, dan aku mengetahui daripada orang-orang yang duduk dalam majlis ini ramai ahli-ahli peniaga yang mampu untuk memberi sadaqatus sir. Jadi aku nak mengatakan bahawa semalam aku memberi sadaqatus sir pada rumah si fulan bin si fulan ini kerana mereka ini memerlukan. Walhasil Syekh pun melihat orang tersebut dengan mengatakan, bukankah aku dah katakan semalam bahawa engkau belum bersedia untuk memberikan sedekah secara rahsia. Yang ini memberikan sedekah secara rahsia ini memerlukan kesungguhan. Yang ini orang-orang yang benar dalam ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini sentiasa memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, cuba untuk menyembunyikan daripada amalan baik mereka seperti mana mereka menyembunyikan daripada dosa mereka. Disebutkan bahawa sebagai contoh, zikir yang dilakukan secara rahsia ini, dia punya pahalanya akan dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada pengetahuan para malaikat. Maka orang-orang yang benar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan amalan mereka itu secara senyap-senyap ataupun secara sembunyi, dan cuba sedaya upaya untuk menyembunyikan daripada amalan baik sehingga tidak ada sedikit riak pun yang dapat mendekati daripada amalan mereka. La ilaha illallah. Jadi itu merupakan tipu daya syaitan ataupun pintu di mana syaitan tipu daya. Itu pintu yang ketiga. Yang pertama tadi kita sebutkan bahawa syaitan dia akan cuba untuk menghalang kita daripada melakukan kebaikan. Yang kedua, syaitan cuba untuk melengah-lengahkan kita daripada melakukan ketaatan. Yang ketiga, kalau tak jalan juga, syaitan akan cuba untuk campakkan riak di dalam hati kita, sehingga apabila kita melakukan amalan tersebut dengan riak, maka kita tidak akan mendapat pahala daripada amalan tersebut. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung pengajian pada pengajian yang akan datang, insyaAllah, yang mana kita akan bahaskan lagi 4 pintu ataupun 4 daripada tipu daya syaitan. Daripada 7 yang kita telah bahaskan, 3 berbaki lagi 4. InsyaAllah kita akan bahaskan pada pengajian yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik untuk berjaga-jaga daripada tipu daya syaitan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan untuk mendidik hawa nafsu kita ini agar supaya tidak mudah untuk didekati oleh syaitan. Sentiasa mengutamakan daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa bersungguh-sungguh dalam meninggalkan daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa berusaha dan berdoa, memohon merayu daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hawa nafsu kita ini dapat dididik, dapat berakhlak dengan akhlak yang mulia, dapat melakukan amalan yang terbaik yang diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah kullinya salihah jami'ah khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل المنون
واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.